Sabar je lah. Dah lama tau. Adakah pula? Sabar. Macam ni ke sabar? Adakah sabar hanya pada perkataan tetapi tidak pada perbuatan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membicarakan tentang sabar dan bagaimanakah cara sabar yang betul-betulnya dan bagaimanakah untuk kita mempertingkatkan kesabaran kita dan adakah kita tergolong dalam orang-orang yang sabar? Maka renungkan, kita berehat seketika dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Sabar, S-A-B-A-R. Senangkan cakap sabar. Tapi adakah kita mampu untuk melahirkan perkataan itu ke dalam diri kita? Adakah kita mampu mengeluarkan perasaan kita yang sebenarnya dalam erti kata perkataan sabar itu? Yang ni yang menjadi persoalan ni. Kadang-kadang kita cakap sabar tapi tak sabar. Ataupun kita mungkin tak boleh nak cakap dah lagi, sabar itu dah tak berguna. Tapi sebenarnya para penonton yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mempunyai sifat sabar. Kita kena tanamkan sifat sabar dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kalau tak sabar, habis, punah, musnah. Dan sebab itulah kita kena sabar. Dan nak capai redha Allah, nak capai syurga Allah pun kena sabar. Sekiranya di tengah jalan kita tak sabar, maka kita tak akan dapat apa yang akhirnya yang telah Allah janjikan kepada kita. Dan juga kadang-kadang kan kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ni macam-macam bukan ujian, kadang-kadang bukan ujian yang susah saja. Nikmat tu pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah sabar. Macam mana sabar? Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah takkan membebankan kita dengan sesuatu yang tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Jadi para penonton yang disayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk kita melahirkan sifat sabar dalam diri ini? Cara dia ialah kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Dalam apa jua masalah, kita minta Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan solat. Nampak tak ada kaitan sabar dan solat? Jadi kalau sabar saja tak solat tak jadi, ataupun kalau kita solat tapi kita tak sabar pun tak jadi. Oleh itu macam mana kita nak lahirkan diri kita sebagai seorang penyabar, seorang yang sentiasa bersabar, tapi juga dalam seluruh kehidupan kita, maka jagalah solat kita, nescaya kita akan lahir sebagai seorang yang bersifat sabar. Memang bukan mudah. Oleh itu bukan mudah juga untuk kita melawan nafsu amarah kita ini. Maka dengan itu kita perlulah bersabar untuk meraih syurga dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain, macam mana cara untuk kita sabar ialah kita kena lawan ego kita, lawan amarah kita. InsyaAllah kita akan sabar. Caranya mudah je. Sabar, lawan dia tak sabar. Tolak tak sabar, maka kita akan dapat sabar. Itu sahaja dia punya jalan, kira-kira lah macam tu lah kan. InsyaAllah. Maka apabila kita sabar, sama dengan syurga yang kita akan dapat, insyaAllah. Oleh itu tirulah, contohilah seperti mana Rasulullah SAW yang cukup sabar dalam mengembangkan ilmu-ilmu dan juga menyebarkan dakwah Islamiah sehingga sampai kepada kita. Kalau Rasulullah tak sabar, tak sampai. Macam itu juga kalau kita tak sabar, maka kita tak akan dapat melahirkan generasi yang bertakwa, generasi Muslim yang cemerlang kerana ketidaksabaran kita. Oleh itu para penonton, sabarlah, kerana saya pun akan sentiasa bersabar. Teruskan bersama anda, insyaAllah. Jadi para penonton yang dirahmati oleh Allah, dengan tajuk kita sabar pada hari ini, maka semua ni kena sabar, kerana selepas ini kita akan bersama dengan Profesor Dr. Muhaya, insyaAllah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Pertama, tahniah ada anak ya, ramainya orang tak ada anak. Yang kedua, anak-anak yang nakal selalunya punca kurang perhatian dan kurang kasih sayang, kurang pelukan, kurang belayan, kurang pujian. Cuba renung balik, berapa kali kita dakap anak kita, kata kita sayang dia, kata dia baik, dia pandai, sebutkan ciri-ciri yang kita nak pada dia. Dan setiap kali dia buat baik, kita puji. Jangan marah masa dia nakal, sebab kemarahan juga merupakan perhatian. Jadi kalau dia nakal, kita marah, dia buat lagi untuk dapat kemarahan dan perhatian itu. Apa kata ganti kemarahan dengan pujian? Bila dia nakal, buat tak tahu. Bila dia baik, kita layan dengan baik dan sebut, pandainya dia kemas mainan dia. So besar-besarkan tepuk-tepuk dan sebagainya. Dan itu caranya. Dan sebelum kita tengok anak kita nakal, tengok kita degil tak dengan Allah. Kalau anak kita degil dengan kita, besar kepala dengan kita, mungkin kita degil dan besar kepala dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin dengan suami kita sendiri. Dan tengok hubungan kita dengan mak mertua, sombong atau tidak. Sama-sama kita renungkan.